Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifah binti Mat Nawawi ingin membentangkan kertas kerja yang bertajuk Analisis Literatur, Peranan dan Sumbangan Ilmu Ekonomi kepada Golongan OKU. Okay. Jadinya kertas kerja ini mengandungi usaha dan langkah-langkah yang dijalankan yang diambil untuk memberi peluang kepada golongan OKU melibatkan diri dalam bidang ekonomi. Seterusnya, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menganggarkan bahawa lebih daripada 1 bilion penduduk di seluruh dunia atau lebih kurang 15% daripada populasi dunia hidup dengan beberapa jenis kelainan upaya. Walau bagaimanapun, golongan OKU ini dianggap sebagai populasi yang kurang keterlibatan mereka dalam bidang sains. Okay. Jadi, NS juga menyatakan golongan OKU, wanita dan kumpulan etnik dan kaum yang minoriti merupakan golongan yang kurang pelibatan mereka dalam bidang sains, kejuruteraan, sama dalam peringkat pendidikan dan pekerjaan. Jadi di sini saya sertakan definisi jenis dan hak golongan OKU. Yang pertama daripada PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menyatakan OKU termasuk mereka yang mengalami ketidakupayaan jangka panjang dari segi mental, fizikal, intelektual atau doria yang menghalang melibatkan diri sepenuhnya dan secara efektif dalam masyarakat sama seperti orang lain. Jadi golongan OKU ni kita panggil sebagai golongan rentan. Rentan tu maksudnya lemah. Jadinya daripada golongan anak dan wanita, mereka ni OKU kurang mendapat perbincangan. Kurang perbincangannya dari sudut undang-undang terhadap perspektif negatif dan diskriminasi. Seterusnya, di Malaysia, Jabatan Kebajikan Masyarakat OKU menyatakan OKU berdaftar sehingga di Januari 2021 mengikut negeri adalah seramai 592,856 orang yang telah mendaftar. Jadi ada 7 jenis golongan OKU lah. Yang pertama OKU pendengaran, yang kedua OKU penglihatan, OKU fizikal, yang mempunyai masalah pembelajaran, yang keempat, yang kelima pertuturan, yang kurang upaya pertuturan, yang keenam kurang upaya mental, yang ketujuh kurang upaya pelbagai. Pelbagai ni yang mempunyai lebih dari satu ketidakupayaan. Jadi dia dikategorikan sebagai kurang upaya pelbagai. Okey. Seterusnya hak golongan orang kurang kelainan upaya atau OKU. Jadinya orang kurang upaya 2008 digubal hasil daripada ratifikasi Konvensyen Hak Asasi OKU. Okey, kemudian ini dia mengandungi 46 peruntukan. Jadi pendidikan golongan OKU disebut di dalam Akta OKU 28 Seksyen 28 iaitu asas kepada pendidikan. Kenapa saya fokus ke pendidikan? Kerana saya nak ceritakan tentang ilmu astronomi lah, maksudnya lebih kepada pendidikan kepada golongan orang kelainan upaya OKU. Jadi orang kelainan upaya ini yang pertama tidak boleh dikecualikan daripada sistem pendidikan umum atas sebab ketidakupayaan yang dialaminya. Begitu. Jadi kanak-kanak ni kanak-kanak OKU tidak boleh dikecualikan dari pendidikan prasekolah, rendah menengah, tinggi dan sebagainya. Mereka pun perlu, bukan mereka juga ada hak, bukan perlu, mereka ada hak untuk melibatkan diri dalam bidang pendidikan. Okay, dan kemudiannya kerajaan yang penyedia pendidikan swasta hendaklah menyediakan penyelesaian munasabah yang sesuai. Jadi untuk mereka mendapat akses kepada pendidikan perlu kepada penyesuaian munasabah daripada segi prasarana, kelengkapan dan bahan pengajaran, kaedah pengajaran, kurikulum dan bentuk sokongan lain. Maksudnya apa yang memerlukan mereka untuk mengakses kepada pendidikan, mereka perlu kerajaan dan pendidikan swasta perlu menyediakannya. Jadi seterusnya kerajaan dan penyedia pendidikan swasta adalah mengambil langkah sesuai untuk membolehkan golongan OKU mempelajari kemahiran hidup dan pembangunan sosial bagi yang penuh dan setara mereka dalam pendidikan. Contohnya kalau braille dan sebagainya boleh tengok, boleh baca dekat kertas kerja. Okay, kemudian saya nak masuk pada analisis literatur. Okay, banyak analisis literatur yang saya jumpa
pada luar negara. Usaha-usaha dan langkah-langkah dijalankan. Di dalam negara saya lihat tidak fokus, ada yang contohnya Nunadan, dia membincangkan tentang emosionomi tetapi tidak memfokuskan kepada golongan OKU. Tapi kat sini saya jumpa dalam proses PDP ada juga kekurangan yang sama yang dialami oleh OKU, iaitu kekurangan alat guru yang menguasai bidang astronomi. Sebab bila kita ajar orang kurang upaya OKU ni, dia ada spesifik lah macam mana nak ajar kan. Ada cara-cara dan yang tersendiri begitu. Kemudian saya nak tekan kat sini bagaimana diambil oleh contohnya seperti di sini kan. AOT skill ni disenaraikan aktiviti astronomi yang telah dibangunkan semasa IYA, iaitu International Year of Astronomy 2009. Okay. Jadinya antara aktiviti yang dijalankan, yang pertama kepada OKU ada masalah pembelajaran, yang kedua OKU penglihatan, yang ketiga OKU fizikal. Okay. OKU masa pembelajaran ni macam mana? Disebabkan mereka ini mungkin lambat untuk mendapat bila dia membaca sendiri dan macam mana. Di sini aktiviti di sini dia membuat penceritaan atau ceramah yang berbentuk storytelling. Yang kedua, untuk OKU penglihatan, 50 buku braille disumbangkan serta pertunjukan planetarium yang menggunakan bahasa Tuhan. Jadi buku braille disumbangkan dan serta ada pertunjukan planetarium yang menggunakan bahasa Tuhan, iaitu model 3D dan sebagainya lah. Yang ketiga, OKU fizikal. Jadi fizikal ni pula diorang mencipta perisian untuk berkomunikasi dengan menggunakan komputer yang telah kat komputer dia disambungkan kat kursi roda. Komputer tu disambung pada kursi roda dan dekat perisian tu, komputer tu kan, yang perisian dia bubuh tu ada maklumat seperti gambar dan penerangan ringkas berkenaan bidang astronomi. Dan seterusnya saya jumpa banyak berkenaan usaha yang dijalankan untuk golongan penglihatan, kerana astronomi kalau kita lihat banyak menggunakan visual maksudnya pancaran indera mata lah untuk melihat angkasa macam tu lah. Dia banyak menggunakannya lah sebab astronomi kan dia banyak lebih kepada bintang-bintang untuk membuka mata untuk lihat sebagainya. Jadinya banyak kajian yang dikaji untuk memberi peluang kepada golongan OKU penglihatan. Tapi ada juga usaha untuk golongan OKU lain. Okay, contohnya tadi tu saya lihat ada di CIL, di Pro untuk OKU penglihatan. Untuk ada juga untuk bahasa isyarat. Contoh orang tu tak untuk orang apa tu yang menggunakan orang pekak lah, macam tu orang OKU pendengaran. Ada yang contoh 89 ni dia menggunakan teknik video tutorial kosakata bahasa isyarat yang digunakan oleh Amerika untuk orang pekak di Institut Teknologi Rochester, New York. Kemudian yang seterusnya pun sama juga untuk masa pendengaran. Jadi tu banyak ini untuk pendengaran lebih kepada bahasa isyarat dan sebagainya. Okay. Kemudian ada juga di Winkler ni pun sama juga, dia ada kerja ni untuk ada satu inisiatif diambil oleh ahli astronomi di Riverside dan guru-guru di California. Riverside ni dengan membuka bengkel astronomi untuk OKU pendengaran, makmal bunyi di tapak sekolah tersebut. Jadinya kalau Malaysia banyak juga langkah-langkah yang diambil tapi tidak banyak seperti di luar negara. Contohnya seperti program Matahati angkasa yang diadakan pada tahun 2013 oleh Kementerian Negara. Kemudian pada tahun 2014 agensi angkasa negara pun ada memperkenalkan bantuan mengajar astronomi pertama, iaitu Space Insight Education Kit, khusus bagi golongan kurang upaya penglihatan. Kemudian ada ni
satu program yang dilancarkan oleh Datuk Seri Dr. Adham Baba, iaitu Insight Mainstream Golden Heart, iaitu untuk golongan OKU seperti sesat penglihatan, kemudian yang berkeseroda. Jadi kesimpulan, mereka yang golongan OKU sama juga seperti kita, sama juga seperti manusia normal yang lain, nak melihat bagaimana alam ini terjadi contohnya, ataupun nak melihatlah bintang dengan lebih dekat dan sebagainya, untuk mengenali di manakah mereka duduk, di manakah bumi berada. Mereka pun perlu tahu seperti kita. Jadinya usaha yang dilakukan oleh kerajaan kurang lihat ini diperakui apabila saya tanya sendiri melalui webinar online pada hari Israk Dunia pada 30 Jun lepas. Saya Muhammad Faris Asilang, iaitu Ketua Penolong Pengarah Pendidikan Pendidikan Negara sendiri, menyatakan masih banyak ruang-ruang yang perlu kepada penambahbaikan terhadap usaha yang dilakukan untuk kepada golongan IKU ini. Jadi saya harap pihak kerajaan boleh lebih menekankanlah bagi usaha yang dilakukan, ataupun lebih banyak menggiatkan. Seterusnya boleh juga memberi bukan saja kepada OKU, juga kepada golongan awam masyarakat biasa, kerana saya lihat astronomi ni kurang didedahkan. Saya sendiri juga baru didedahkan ketika saya mengkaji dan sebagainya, saya macam baru melihat keistimewaan astronomi dan sebagainya. Jadinya banyak aktiviti usaha yang perlu dijalankan untuk memberi peluang kepada golongan KU untuk melibatkan diri dalam bidang astronomi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.